Hai, Assalamualaikum, aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bags. Aku rasa mesti korang dah lama tak nampak muka aku kan dekat channel ni kan. Padahal channel aku, tapi korang dah lama tak nampak muka aku kan. Yes, sekarang ni aku dah bergi aktif semula. Okay, tak ada gurau je. So, untuk video kali ni, aku nak cerita sikit lah pasal beberapa benda yang aku dapat. Dan first kali, aku nak thanks kepada kita punya sponsor untuk video kali ni, iaitu Fun Sport. Sebab dia dah bagi aku peluang untuk test beberapa produk untuk aku punya basikal. Walaupun dia sponsor aku, tapi aku tak dibayar untuk bercakap benda-benda yang baik lah. So kalau benda tu baik, aku akan cakap baik. Kalau benda tu tak berapa baik, aku akan cakap lah tak berapa baik. So aku boleh kata ini adalah review yang jujur daripada aku sendiri. Baiklah, sebelum tu aku nak buat disclaimer dulu. Sebab aku ni bukannya pro cyclist, aku bukan pro rider, aku bukannya pro mekanik, aku bukannya sesiapa pun dalam dunia basikal ni. Saja nak share je lah aku punya pendapat. Mungkin pendapat aku ni berbeza dengan pandangan-pandangan pro rider, pandangan pro mekanik. Sebab keperluan diorang berbeza. Keperluan kita, average cyclist ni, orang yang biasa, kita nak have fun je dengan basikal kita, kita nak ada basikal cantik saja. Keperluan kita memang berbeza lah daripada diorang yang lain lah. So kalau nak mengikut statistik pun, memang yang beri sumbangan kepada industri cycling lah dekat mana-mana negara pun semestinya adalah average cyclist lah, orang-orang biasa, bukannya orang yang kompetitif, bukannya golongan yang racing secara profesional lah. Sebab tanpa orang-orang biasa ni, tak adalah kedai-kedai basikal. Tanpa orang biasa ni, tak adalah orang yang nak support bisnes-bisnes kedai basikal. Itulah dia hakikat yang sebenar, tapi pahit untuk ditelan. Okey, aku tak nak cakap banyak lagi. Kita nak terus kepada review produk ni lah. Aku dapat benda yang berkaitan dengan kita punya drive train lah. So basically aku ada 3 produk yang aku nak share hari ni, iaitu the first thing is oversized pulley wheel system. Lepas tu aku juga ada bottom bracket dan aku juga ada chain. So 3 benda ni aku akan cerita dalam video ni lah. Dan untuk video kali ni aku bukan nak cerita sangat pasal performance, tapi aku nak cerita pasal first impression dan juga aku punya unboxing serta aku punya installation experience lah. Semua ni produk ni aku install dengan Get Cycle Marketing. Thank you Get Cycle sebab buatkan pemasangan untuk aku punya basikal. Walaupun korang dah tahu aku ada beberapa produk ni, tapi korang tahu tak daripada brand apa? Brand ni mungkin ada orang pernah dengar, mungkin ada orang tak pernah dengar. Walaupun brand ni sebenarnya dia dah bertapak lama dalam industri basikal. Brand dia adalah Cycling Ceramic. Kalau korang dengar sendiri di nama brand pun, korang boleh tahu dah apa benda yang dalam brand tu sendirilah. So Cycling Ceramic. So kebiasaannya barang-barang daripada Cycling Ceramic ni dia menggunakan bearing yang menggunakan ceramik. So kita boleh katakan ini adalah yang berkaitan dengan drive train efficiency lah. Bagi siapa-siapa yang tak pernah dengar lagi brand Cycling Ceramic ni, aku nak cerita sikit lah. Aku pun tak tahu sangat pasal brand ni. Aku pun hari tu macam masa aku dapat tu, aku macam ni baru first time lah aku dengar pasal brand ni lah. So brand ni sebenarnya dah diasaskan daripada tahun 2012 lagi oleh Hello Sprouse. Aku tak sure lah aku pronounce sama dia betul ke tak, tapi dia yang asaskan brand ni sebab dia tak puas hati dengan apa produk yang ada dalam market sekarang. Sebab dia kata kebanyakan produk dalam market sekarang ni penuh dengan gimmick. So dia lebih kepada marketing lah berbanding dia punya function. Jadi disebabkan dia sendiri adalah cyclist yang kompetitif, yang race secara high level, so dia nakkan produk yang tak nak gimmick, betul-betul efisien dan sangat-sangat function lah. So dia memang betul-betul pentingkan function tu sendiri berbanding gimmick-gimmick yang lain lah. Contoh dia punya bentuk ke, dia punya estetik ke. Walaupun begitu, produk-produk dia aku boleh kata handsome lah. Walaupun dia tak kisah sangat pasal estetik, tapi rupa dia, kejadian dia memang handsome. Jadi untuk video kali ni, kita nak unbox semua dan kita nak install satu persatu semua benda lah. Dan aku akan tunjuk juga detail secara close up lah, cara-cara diorang pasang dan apa-apa yang ada dalam kotak dia. So I bring you in this video a French engineering. Let's go.
Okey, barang yang pertama aku nak unbox semestinya dia punya BB. Okey, disebabkan sekarang ni aku menggunakan frame Specialized Alias Print, dan Alias Print ni sekarang dia menggunakan BB 30 lah. Aku menggunakan frame yang version lama, yang rim brake version, bukan yang baru. So dia punya BB tu masih BB 30. Jadi disebabkan itu aku perlukan BB untuk aku convert 30 ke 24 lah. Dan paling best, BB ni dia traded tau. Dia bukannya press fit. Dia traded antara dia punya barrel tu, dia traded lah. Aku boleh kata dia lagi secure lah berbanding kalau kita press fit sahaja. Sebab apa tau? Sebab biasanya kalau kita press fit sahaja, dia akan creaking. Antara solution dia yang korang boleh guna adalah korang guna BB yang threaded macam ni lah. So dia katup tu cun-cun je, no problem lah. Kita tengok dia punya packaging dulu. Packaging dia bagi aku memang perlu di-improve lah. Packaging dia sangat-sangat direct. Biasalah bagi aku untuk harga dia dengan packaging dia tak berapa serasi lah. Walaupun begitu, dia tak menjejaskan dia punya produk lah. Cuma kita punya first impression tu macam tak berapa cun sangat lah. Korang slide je dia punya kotak kalau korang nak unbox. So dalam dia korang akan nampak dia punya BB. Lepas tu korang nampak dia punya foam. Lepas tu korang juga akan nampak grease. Yes, dia akan bagi sekali lah dia punya grease ni. Tak silap aku, grease ni daripada Morgan Blue kot, tak silap aku lah. So yang paling best sekali sebab dia dah masuk sekali dalam shrink macam ni. So lebih senang lah untuk korang nak apply nanti. So basically untuk dia punya BB tak ada apa sangat. Memang ini je lah yang ada dalam packaging BB dia. Dan dia punya BB ni didatangkan dengan bearing seramik lah. Macam aku cakap, brand ni nama dia pun Cycling Ceramic. Nama dia punya barang dia akan gunakan bearing seramik lah. Bagi aku personally, aku suka bearing seramik sebab dia lebih best lah untuk pakai lah. Walaupun mungkin orang-orang biasa tak akan rasa sangat pun dia punya perbezaan, tapi it's good lah to have barang tu untuk korang pakai lah. Sebelum ni aku memang pakai BB seramik, aku puas hati je lah. Cuma yang ni aku tak test lagi dia punya performance. Mungkin kalau kita masukkan dengan barang seterus ni, yes, mungkin dia lebih cun-cun lah dia punya performance. So kita akan tengok barang yang kedua. Barang yang kedua adalah main character of the day lah, iaitu dia punya oversized pulley wheel system, ataupun dalam cycling ceramic ni dia orang panggil dia punya produk ni adalah oversized derailleur cage. Dia punya pulley size dia adalah 14 dan 19. Bagi aku memang besar lah. Memang cun-cun lah. Dia punya besar tu memang function lah apa yang korang nak tu, iaitu korang nak reducekan angle chain korang. So korang dapatkan efisiensi yang lebih cun lah korang dalam korang punya drivetrain. Lepas tu dalam dia punya packaging juga korang akan nampak dia punya foam. Lepas tu korang akan nampak betapa cantiknya. Colour yang aku pilih ni adalah color hitam. So aku nak nampak dia stealth lah, nampak dia cun-cun, nampak relax, nampak humble, tapi dia function. Lepas tu dalam ni juga korang akan nampak pulley wheel oil. So korang ada lubricant, dia akan bagi sekali yang korang recommended untuk use every 5,000 km lah. Tapi ini based on penggunaan korang lah. Boleh 3,000, boleh 5,000, tak ada masalah lah. Lepas tu korang juga akan dapat mounting dan juga maintenance manual lah. Korang boleh refer lah ke situ untuk korang punya manual cara pemasangan. Dan yang paling best sekali bagi aku lah, korang akan dapat dia punya stiker cycling ceramic Ui, cun-cun weh. Stiker dia banyak weh. Dia tak kena kod stiker. Ni dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Korang akan dapat 10 stiker. Okay, korang boleh tampal lah dekat mana-mana korang punya basikal. Tapi seperti biasa, dia punya packaging agak mengecewakan aku lah. So kali kedua, apa yang dia boleh improve adalah dia punya packaging lah. Walaupun aku tahu dia punya packaging sekarang ni adalah dalam proses R&D, mungkin dalam masa akan datang diorang akan datangkan dengan packaging yang lebih baik lah. Untuk pengetahuan korang juga, produk-produk cycling ceramic ni didatangkan dengan 2 tahun warranty lah. So kalau korang beli, korang memang tak akan pening kepala lah. Dalam masa 2 tahun tu korang boleh claim balik korang punya warranty, dan aku rasa tak akan ada masalah pun lah dalam masa 2 tahun ni. Sebab apa yang aku dapat, produk yang aku dapat, yang aku tengok dia punya tu memang sangat tip top lah. Build quality memang sangat cun-cun. Kalau korang tengok dia punya derailleur cage pun, dia bukannya material yang biasa-biasa lah. Dia punya material cage tu sendiri dibuat daripada carbon, dan dia bukannya carbon yang flexi. So dia carbon yang stiff. Bagi aku dia sangat stiff dan sangat-sangat lightweight lah. Kebiasaannya kalau kita dah tambah dia punya size pulley,
dia memang akan jadi lebih berat sikit. Pasal tu dia counter balik dengan menggunakan material yang lebih ringan. Dan untuk pengetahuan korang juga, produk daripada Cycling Ceramic ni dia handmade dan juga barang-barang dia diimport pada negara France. So boleh kata macam apa yang aku cakap tadi adalah French engineering. Ni produk sendiri daripada diorang lah. Pasal tu harga dia agak sedikit mahal lah. Bagi aku lah, personally aku rasa harga dia agak sedikit mahal berbanding dengan produk-produk yang dibuat dengan mass production dan dibuat di China lah. Ada sebab kenapa dia mahal, sebab dia handmade dan juga kebanyakannya material dia datangkan daripada Europe sendirilah, bukannya material daripada China. Lepas tu, disebabkan sekarang aku dah gunakan oversize pulley wheel, aku terpaksa tukar rantai. Jadi, disebabkan aku kena tukar rantai, dia bagi sekali aku rantai yang racing. Walaupun aku ni bukannya pelumba sangat pun, aku kayuh pun suka-suka je. Disebabkan aku kena tukar sekali aku punya rantai, diorang support sekali lah untuk bagi aku rantai. Dan rantai racing dia ni, kalau korang nak tahu, disalut dengan wax. So, kalau korang nak race, wax ni dia takkan rosakkan korang punya rantai lah. Bukan takkan rosakkan, dia kurangkan kekotoran lah. Dengan rantai yang lebih bersih, korang akan dapat saving watt yang lebih banyak lah. So dengan rantai yang lebih bersih, korang akan dapat drafting efficiency yang lebih cun lah berbanding dengan drafting yang kotor. So pasal itulah dia gunakan wax tu sendiri berbanding dia gunakan minyak rantai yang kebiasaannya minyak-minyak rantai ni dia akan tarik habuk-habuk, debu-debu dan akan jadikan rantai korang kotor. Pasal tu kalau korang pernah tengok That Muslim Cyclist ataupun Abang Izzat Roslan, bagi aku mekanik yang power jugalah. Dia memang kebiasaan dia sebelum race ke apa ke, dia memang akan check dia punya rantai, dia akan bersihkan rantai. So aku dapat tips tu daripada dia lah sebenarnya. So the best investment yang korang boleh buat adalah rantai yang bersih. Korang nak laju, save watt apa semua, tapi rantai kotor pun tak gunalah, sebab itu yang akan memberi sumbangan yang paling besar dekat korang punya drafting lah. Sebab itulah yang memacu sepenuh masa lah. Itu yang akan connect korang punya crank, akan connect korang punya keset. So kalau rantai korang tak efisien, benda lain pun akan jadi tak efisien lah. Lepas tu dalam ni juga korang akan dapat lubricant lah. So Cycling Ceramic ni didatangkan dengan lubricant daripada Squirt. Lepas tu dia juga ada dia punya stiker. Macam biasa stiker dia memang banyak lah. Tapi masa pemasangan ni aku rasa dia punya wax tu macam kita orang yang tak experience untuk pasang ke, tapi aku tak sure dia punya wax tu macam terlampau banyak. Mungkin korang kena reducekan dulu dia punya wax tu, lepas tu baru korang pasang kat basikal lah. Kalau tak, basikal korang memang akan comot gila. Untuk aku punya first impression memang aku puas hati lah. Dia punya build quality, aesthetic look dia memang cantik gila lah. Lepas dah siap pasang, basikal aku memang extra handsome lah sebenarnya. So kalau siapa-siapa pernah tengok video aku komen pasal OSPW sebelum ni, aku bukannya orang yang minat sangat dengan OSPW ni. Aku tak rasa untuk kita spend duit sebanyak itu untuk kita punya produk akan memberi sumbangan 1 ke 2 watt sahaja tu. Aku tak rasa dia good investment lah bagi aku lah. Tapi kalau korang nak basikal korang jadi handsome, yes, this is one of the good investment lah yang korang boleh buat lah ke atas basikal korang. Kalau korang tukar oversize pulley, memang korang rasa basikal korang memang handsome gila lah. Bagi aku personally, aku tukar ni atas dasar aku nak aesthetic tune. Walaupun begitu, dia offer dengan beberapa benefit lah. Dia akan offer korang dengan beberapa benefit lah. Bukan sekadar cantik saja, tapi korang juga akan improve korang punya efisiensi lah. Cycling Ceramic ni dia claim yang korang boleh improve, korang boleh save watt dalam 6 ke 10 watt. Bagi aku itu sangat-sangat banyak lah sebenarnya untuk kalau korang tukar barang-barang yang disebutkan oleh aku tadi. So dia punya watt saving tu memang bagi aku agak banyak lah, 6 to 10 watts save. So bagi aku banyak lah sebenarnya itulah. Cumanya mungkin untuk orang profesional mungkin dia akan dapat rasa perbezaan yang itulah. Tapi untuk orang biasa, I don't think so lah. Mungkin kita akan dapat juga benefit, cuma mungkin lebih rendah lah. Mungkin 3 ke 5 watt macam tu lah. Itu nanti aku akan discuss dalam video yang lain lah. Lepas tu juga dia claim lah yang korang boleh improve korang punya average speed sekitar 3 ke 5% lah. 3 ke 5% tu nampak macam banyak, tapi sebenarnya tak banyak pula. Sebab kita nak jadikan lebih realistik, kita ambil average speed 30 lah. Kebiasaannya kita tengok rider biasa, kita akan bawa average speed 30, 33 macam tu lah. So dalam average speed 30 ni,
Kalau 3% korang mungkin akan dapat dalam 1 km per hour lah untuk average speed. So kalau korang biasa 30, korang akan dapat 30.9. Ataupun kalau 5%, korang akan dapat dalam 1.5 macam tu lah. So mungkin korang akan dapat 31.5 km per hour average speed. Okay, kalau korang buat 30 lah, itu nak jadikan dia lebih realistik lah untuk orang biasa macam kita. Lepas tu dia cakap juga boleh reducekan korang punya heart rate tu sekitar 3 ke 5 BPM lah. Bagi aku ini bergantung juga kat diri korang lah. Sebab kita ride berbeza dia punya route, kita ride berbeza dia punya terrain. Okay, ini mungkin kita tak dapat nak cakap secara detail lah kan benda ni kan, sebab heart rate tu bergantung kepada diri sendiri dan juga daripada terrain, lepas tu weather apa semua tu. So dia susah sikit lah kalau kita nak bandingkan heart rate lah. Ini benda paling penting sekali lah, mesti korang nak tahu dia punya harga kan. Untuk oversize pulley wheel ataupun oversize derailleur cage dia, harga dia sekitar RM1,200 lah. 1,200 ke 1,300 lah. Tapi ini untuk authorized reseller lah. So aku akan listkan semua authorized reseller yang ada dekat Malaysia ni, supaya korang boleh tengok, korang boleh cuci mata, korang boleh usah, dan korang boleh deal lah dengan tempat-tempat korang yang paling terdekat. Aku akan list semuanya dekat aku punya description. Aku akan juga letak dekat ruangan komen. Lepas tu untuk dia punya BB, harga dia dalam sekitar 880. So harga dia tu aku tak kata murah, aku juga tak kata terlampau mahal. Tapi untuk standard yang dia bagi dengan kualiti yang dia bagi aku memang cuncul lah. Tak ada komplain lah. Cuma bab packaging tu lah perlu improve lagi lah. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Aku boleh share kat korang lah. So korang pun dah tengok aku punya installation. Yes, aku tak ada nak komplain lah. Aku memang puas hati lah dengan kejadian produk ni lah. So thank you atas korang punya view, atas korang punya subscribe, dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe bagi siapa yang belum like, bagi siapa yang belum komen, siapa yang belum share. So kalau korang nak share korang punya thought dekat bawah pun korang boleh share supaya orang lain boleh tahulah. So terima kasih atas korang punya support. Kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan ciao.